Madani. Langsung dari dataran Majlis Perbandaran Tawau, kami bawakan secara langsung di TV1 dan sudah semestinya di laman Facebook Radio Television Malaysia pada waktu ini untuk kita sama-sama saksikan Majlis Perasmian Penutupan Program Madani Rakyat 2025 Sabah menoktahkan kemiskinan melalui keusahawanan. Iya betul, bersama saya Leo Leri dan juga rekan saya Revdin pada kali ini berkongsi kepada anda semua yang sedang menonton kami di kaca televisyen anda mengenai betapa meriahnya program Madani Rakyat di Tawau pada kali ini dengan sambutan yang luar biasa sebenarnya. Betul. Program Madani Rakyat sudah pun berlangsung Jumaat lepas 9 dan hari ini merupakan hari terakhir. Jadi sambutan 3 hari ini Leo di sini memang sangat-sangat meriah. Kerana kalau di Tawau ni apa-apa pun program yang dilaksanakan di Tawau ni, masyarakat Tawau memang sporting, memberikan sokongan padu untuk acara yang dilangsungkan. Kalau Leo 4 hari sudah berada di Tawau ni, macam mana Leo di Tawau ni? Macam tidak mau lari dari Tawau. Makanan dia tahni orang Tawau sebab menyediakan fasiliti kemudahan tempat makan pun banyak sebenarnya sebab makanan antara yang terkenal di Tawau ni adalah seperti nasi kuning, mi tauwa, itu makanan wajib. Tawau ni sebagai salah satu lokasi syurga makanan di negeri Sabah. Jadi ini juga merupakan salah satu keunikan yang dilaksanakan bagi program Madani Rakyat untuk edisi kedua. Kalau di Sabah ini kali kedua, kalau tahun lepas kita laksanakan di perkarangan Kompleks Sukan Likas Kota Kinabalu. Untuk kali kedua di Sabah ini dilaksanakan di daerah Tawau, khususnya beri laluan dan juga peluang juga kepada masyarakat di pantai timur Sabah tahun ini untuk bersama-sama memeriahkan sambutan ataupun program Madani Rakyat 2025 Sabah. Dan kita juga mengucap syukur kerana keadaan cuaca ketika ini ngam-ngam, orang Sabah bilang. Ngam-ngam, cantik memang cuacanya. ngam-ngam. Sebab mungkin ada panas sedikit, tetapi sebenarnya ini adalah lebih melancarkan berbanding itu jangan sebut. Itu jangan sebut. Tapi apapun, sekali lagi tahniah kepada orang Tawau kerana tidak putus-putus memberikan sokongan kepada program Madani Rakyat ini sejak hari pertama lagi sehingga hari ini masih ramai, masih dibanjiri oleh orang-orang Tawau. Dan saya percaya setiap yang hadir pada hari ini semestinya mendapat ataupun membawa pulang hadiah ataupun sesuatu bila balik nanti. Dan hari ini hari terakhir, kita akan bawakan pada anda seketika nanti perasmian penutupan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia. Sudah pastinya dengan kehadiran Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, warga Tawau pun mengambil peluang dan kesempatan untuk bersemuka, untuk beramah mesra dan juga ingin melihat sendiri pemimpin nombor 1 negara kita di depan mata. Jadi inilah peluang masyarakat Tawau khususnya untuk datang beramai-ramai. Kalau kita lihat, kita kongsikan kemeriahan di sekitar pentas utama dengan Leo. Sudah ramai yang bersedia untuk menyambut ketibaan Yang Amat Berhormat dan sudah pastinya ini merupakan salah satu lagi ialah apa yang dinanti-nantikan warga Tawau. Bukan saja pengisian program tetapi juga ingin melihat antara kabar baik yang mungkin akan disampaikan dalam amanat Yang Amat Berhormat Perdana Menteri seketika nanti. Ya betul. Kita sentiasa ternanti-nantikan apakah kabar baik yang akan diberikan. Jadi saya percaya orang-orang Tawau yang hadir pada hari ini juga, biarpun jika kita tengok di luar sana ada yang berpayung, ada yang tidak berpayung, tapi masih setia berdiri. Menunggu kehadiran Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita. Betul. Jadi hari ini hari terakhir penganjurannya, masih ada peluang untuk anda datang berkunjung. Dan kesempatan ini juga, hari ini 11 Mei adalah sambutan Hari Ibu. Jadi bagi penonton kita yang bergelar Ibu, selamat Hari Ibu kami ucapkan untuk anda semua. Kalau tadi kemeriahan Hari Ibu di sini pun wanita yang bergelar Ibu ada diberikan sekuntum bunga. Sekuntum bunga, bukan bunga palsu tapi bunga yang betul punya. Betul. Bunga ros, sekuntum bunga ros bagi menghargai jasa sebagai seorang ibu. Tanpa ibu siapalah kita. Betul. Okey. Baik, kita sedikit kongsikanlah kepada anda apa yang sudah pun berlangsung sepanjang 3 hari. Kalau hari Jumaat lepas, kalau tengok kalau program Madani Rakyat ini sudah pastinya dikenali dengan pameran ataupun reruai yang dibuka oleh pihak kementerian di peringkat persekutuan dan juga negeri. Jadi sudah semestinya juga ini antara tarikan utama sebab mereka bukan saja boleh mengenali dengan lebih dekat kementerian, perkhidmatan yang ditawarkan oleh pihak kementerian dan juga jabatan, tetapi juga mereka dapat melihat sendiri perkhidmatan yang mungkin belum dikenali ataupun tidak diketahui dan juga ada aktiviti yang berlangsung. Berbagai hadiah dan
dan juga aktiviti-aktiviti yang boleh menarik pengunjung datang ke ruai booth-booth kementerian. Tetapi juga kalau di luar booth pameran kementerian itu banyak lagi yang terlibat. Bukan saja agensi kerajaan, agensi luar NGO pun turut serta untuk memeriahkan pameran dalam program Madani Rakyat ini. Dan jika boleh saya kongsikan dari hari pertama di sini sebenarnya ini antara aktiviti-aktiviti ataupun pameran-pameran yang kita dapat saksikan di Kaca Television, yaitu pameran-pameran daripada agensi-agensi yang berkaitan, pelbagai agensi dan juga pelbagai aktiviti juga dianjurkan, yaitu tidak melibatkan umur yang muda ataupun tua, semua terlibat sebenarnya. Sebab pada hari pertama ada pertandingan pertunjukan busana daripada kanak-kanak Taska dan pelbagai aktiviti perkongsian daripada DIDR, perkongsian daripada polis mengenai dengan kes jenayah dan keselamatan seksual. Ini antara program-program menarik ataupun aktiviti-aktiviti yang menarik yang hadir berkunjung di sini pada hari pertama program Madani Rakyat ini. Semestinya seperti yang saya katakan tadi, tidak akan pulang dengan tangan kosong. Betul. Kalau kita nyatakan kembali tema yang dipilih untuk program Madani Rakyat edisi Sabah ini menoktahkan kemiskinan melalui keusahawanan. Sudah pastinya kementerian yang diberikan mandat iaitu KUSKOP diberikan tanggungjawab untuk melaksanakan program Madani Rakyat bersama-sama juga dengan Jabatan Perdana Menteri. Jadi ini salah satu inisiatif yang terus diketegakkan khususnya oleh pihak KUSKOP untuk memberikan ruang dan peluang dan juga pendedahan kepada pengunjung khususnya di daerah Tawau ini untuk mengenali bagaimana keusahawanan itu boleh dimulakan dan cabaran-cabaran yang dilalui dalam bidang keusahawanan, dan juga mungkin ada dalam kalangan usahawan kita yang belum lagi tahu berkenaan dengan bagaimana untuk mengembangkan produk mereka secara dalam talian untuk dikembangkan ke pasaran yang lebih luas ataupun antarabangsa. Di sini dalam program Madani Rakyat semua kemudian seperti perkongsian pocket talk ada disediakan oleh agensi ataupun kementerian yang mempunyai peranan dalam mengembangkan ialah produk keusahawanan ini. Betul. Dan ini antara aset-aset ataupun pameran yang boleh kita saksikan di sini, aset daripada pasukan keselamatan kita. Dan ini aktiviti yang telah berlangsung pada hari Jumaat yang lepas, yaitu pertandingan busana daripada kanak-kanak Taska. Dan ini antara yang hadir memeriahkan suasana itu perkongsian daripada anggota polis kita mengenai dengan kes-kes jenayah dan keselamatan. Baik. Dan lihatlah wajah-wajah ceria yang kita boleh saksikan di kaca television Anda. Semestinya wajah-wajah ceria ini mendapat sesuatu daripada program ini. Walaupun 3 hari sebenarnya bukan waktu yang lama, waktu yang singkat sebenarnya. Sebab aktiviti untuk kita mendapatkan sesuatu ataupun untuk kita mempelajari sesuatu yang padat dalam 3 hari tidak cukup sepatutnya sebenarnya. Sebab sangat banyak yang kita boleh pelajari di sini dengan Kementerian Pendidikannya ada, dengan Kementerian Komunikasinya ada, dan Kementerian Digitalnya ada, dan juga Kementerian KUSKOP-nya ada, dan pelbagai lagi. Dan seperti yang Redwin kongsikan tadi, jika yang masih tertanya-tanya apa yang saya boleh lakukan, mau jadi usahawan ini, tapi tidak tahu apa yang macam mana mahu bermula, bagaimana mahu bermula, boleh berkunjung di sini dan bertanya secara terus kepada pihak kementerian ataupun KUSKOP. Jadi ada masa lagi, walaupun hari ini hari terakhir, tapi acaranya masih berlangsung hingga ke petang ini. Tapi sebenarnya Leo, tumpuan bagi program Madani Rakyat ini bukan saja di dataran Majlis Perbendaharaan Tawau, tapi juga dilangsungkan di beberapa lokasi yang lain. Kalau sebelum penganjuran PMR bermula pada 9 Mei ini, ada juga program-program satelit yang diadakan di kawasan daerah Tawau ini untuk memeriahkan, untuk mempromosikan terus program Madani Rakyat. Dan kemeriahannya itu terus dirasai pada waktu ini, kerana kalau dilihat di belakang kita ini juga ramai yang bersedia dengan busana tradisi di Sabah. Kerana istimewanya ialah kalau di Sabah bulan 5 ni ataupun bulan Mei adalah sambutan Pesta Kaamatan. Jadi kemeriahan itu juga kita dapat bawakan kerana ada pengunjung yang bersama-sama menyambut ketibaan Yang Amat Berhormat memakai busana dari etnik, kalau kita lihat ada etnik Lun Bawang, etnik Bugis, Jawa, Bajau Sama, Idahan, Iranon, dan ramai lagi lah. Dan pelbagai. Pelbagai lagi lah. Sebenarnya mereka sedang menanti untuk menyambut ketibaan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri seketika nanti. Jadi sudah semestinya ini merupakan antara keistimewaan,
keunikan yang kita bawakan dalam program Madani Rakyat untuk edisi hari ini. Dan kalau anda yang mungkin dalam perjalanan, rancang perjalanan anda sebab ada beberapa jalan ditutup, tapi boleh menggunakan perkhidmatan e-hailing untuk datang ke sini dan boleh terus berkunjung ke booth yang sentiasa dibuka. Walaupun acara perasmian berlangsung di pentas utama, tetapi reruai ataupun pemamer masih lagi berjalan seperti biasa. Betul. Dan kepada anda yang masih lagi tertanya-tanya, yang berada di sekitar Tawau ini, terutama yang berdekatan dengan Majlis Perbandaran Tawau ini, yang masih lagi duduk-duduk di rumah mau datang atau tidak, masih sempat sehingga petang hari ini, sebab masih banyak lagi program yang diadakan dan pameran-pameran juga masih berlangsung, masih berjalan. Dan jika kita melawat setiap booth-booth yang dipamerkan ataupun direruai sana, jika nasib kita bernasib baik ada hadiah. Itu tarikan itu sebenarnya kan, dengan aktiviti yang menarik, hadiah yang menarik juga ditawarkan. Cerita berkenaan dengan pempamer yang menyediakan aktiviti dan juga hadiah yang menarik. Sebenarnya kita di RTM juga ada membuka reruai di bawah Kementerian Komunikasi, dan juga kita ada DJ Corner. Melibatkan penyampai rakan-rakan kita dari Tawau FM ataupun RTM Tawau, dan juga bersama-sama dengan penyampai kita dari Sabah FM. Jadi anda boleh berkunjung di sana, bertemu dengan penyampai Sabah FM dan juga Tawau FM. Ada program yang menarik seperti Ging Bubut dan juga DJ Corner. Anda boleh lihat sendirilah bagaimana penyampai radio bertugas di konti. Jadi kita bawa konti itu di lokasi. Kamu boleh tengok macam mana mereka bertugas sebagai penyampai dan juga menemu ramah tetamu yang kita undang di DJ Corner, di booth ataupun reruai RTM. Okey, jadi itu salah satunya saja. Okey, tapi kalau dari segi hiburan sebenarnya semalam Bagagar ini Tawau. Bagagar Tawau. Bagagar. Penuh ruangan di pentas utama ni, kerana itu juga apa yang berlangsung. Tapi sebelum dikasih gegar semalam tu ada fun run. Kemarin juga ada aktiviti sukan yang memberikan peluang untuk masyarakat Tawau dalam sukan riada ini kan, iaitu fun run. Betul. Itu juga antara pengisian yang dilakukan pada awal kemarin. Awal pagi Sabtu. Ini dia fun run and ride. Betul. Momen yang kita boleh saksikan iaitu aktiviti fun run sebelum menggegarkan pentas di malam hari. Bersenam dahulu, dan yang berhormat YB Menteri Kuskop sendiri, yang berhormat Dato' Iwan sendiri hadir sebenarnya untuk memberikan. Dan sebelum datang ataupun sesi Selamat Pagi Malaysia kemarin, sempat yang berhormat Dato' bersenam bersama dengan penduduk sekitar di aktiviti fun run tersebut. Ini dia kalimat yang berhormat Dato'. Itulah semalam juga kita bawa siaran langsung di Selamat Pagi Malaysia. Kalau kita lihat juga kementerian yang diberikan mandat untuk menyelaraskan program Madani Rakyat, iaitu Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi, dengan tema menoktahkan kemiskinan melalui keusahawanan. Satu tema yang bertepatan sebab sudah semestinya Yang Amat Berhormat ingin terus merealisasikan ke arah sifar kemiskinan ataupun membentras kemiskinan tegar ini, kerana kita tahu khususnya bagi di luar bandar masih ada yang berada di kepompong kemiskinan ini. Jadi salah satu usaha untuk keluar ataupun pecah dari kepompong kemiskinan ini adalah melalui keusahawanan. Jadi itu sebabnya diberikan perkenan melalui perniagaan keusahawanan ini bagi membantu masyarakat di luar bandar. Jadi itulah antara objektif utama juga penganjuran program Madani Rakyat tahun ini, untuk memberi ruang dan peluang. Sebab bukan saja pihak Kuskop sendiri yang turun untuk memberikan perkongsian, tetapi juga pihak-pihak yang lain seperti aplikasi dalam penjualan dalam talian, SME Corp juga, dan juga banyak lagi agensi-agensi lain yang memberi ruang untuk memberikan pendedahan juga bagaimana untuk memulakan perniagaan secara dalam talian, dan juga inisiatif yang boleh dinikmati oleh peniaga. Dan ini menariknya sebenarnya, apabila kita bercakap tentang keusahawanan ataupun mahu menjadi sebagai seorang usahawan ini, tidak memfokuskan kepada penduduk ataupun masyarakat yang tinggal di bandar saja, tapi di luar bandar juga diberikan pengkhususan, bantuan ataupun inisiatif daripada kerajaan. Jadi ada baiknya jika kepada anda yang ingin menceburkan diri dalam bidang keusahawanan, jangan lupa untuk memotong aplikasi SME Corp untuk mengikuti apakah bantuan, apakah inisiatif yang disediakan oleh kerajaan. Dan menariknya boleh dikongsikan ataupun boleh disemak secara online sahaja. Cukup mudah, yang penting ada talian internet, maka anda akan lebih mengetahui lebih lanjut berkenaan dengan aktiviti ataupun keusahawanan.
Okey, kita kongsikan lagi kemeriahan di sekitar pentas utama ni, Leo. Di sebelah pentas utama ini kita ada pameran aset ketenteraan. Seperti mana ada visual yang kita bawakan tadi itu, memberikan pendedahan dan juga ruang kepada pengunjung untuk melihat sendiri aset-aset ketenteraan seperti senjata api, aset ketenteraan yang jarang dinampak ataupun jarang anda ketahui ataupun tidak anda ketahui. Anda boleh saksikan di sini dan juga ada penerangannya juga yang diberikan. Jadi bolehlah anda lihat, dan juga ada pameran yang melibatkan e-sport, salah satu lagi aktiviti yang mendapat sambutan khususnya dalam kalangan belia. Ini pun salah satu tarikan utama yang anda boleh dapatkan di pameran program Madani Rakyat 2025 Sabah ini. Okey, itu sebahagian saja sebab kita punya booth ni, kawasannya ini sangat-sangat luas. Panjang. Dia sepanjang dataran Majlis Perbandaran Tawau ini. Jadi itu yang kita boleh kongsikan untuk anda. Ini juga yang menarik, pameran agensi kita ada saksikan juga, melibatkan Perkeso. Jadi itulah, orang bilang kalau ada pertanyaan yang mungkin berlaku ataupun yang ingin anda ajukan, boleh terus berkunjung ke booth yang ada, sebab di situ ada pegawai ataupun setiap booth tu sudah pastinya mereka bersedia membantu untuk menjawab persoalan anda. Betul. Dan yang boleh kita kongsikan sebentar tadi adalah berkenaan dengan Karnival Kerjaya sebentar tadi. Jadi mungkin ada yang sedang tercari-cari pekerjaan, apa pekerjaan yang mereka diceburi, boleh datang ke booth Karnival Kerjaya. Ada Karnival Kerjaya juga. Ada. Jadi semua ada lengkap. Sekiranya one stop center lah. Program Madani Rakyat ni semua dihimpunkan. Jadi terpulang pada anda saja untuk datang ataupun hadir. Ada yang datang hari pertama tapi rasa belum cukup lagi, belum round semua lagi, belum berkunjung ke semua. Datang kemarin, hari ini datang lagi untuk kesekian kalinya. Sebab keunikan di Tawau ini sudah pastinya bukan saja dikenali dengan kawasannya yang begitu indah, berhampiran dengan pesisiran laut, tetapi juga kalau di sini macam kita katakan awal tadi lah, makanan tadi antara tarikan utama di daerah Tawau. So, kita difahamkan ada juga ramai yang datang, khususnya bukan saja di sekitar Tawau, Lahad Datu, Sandakan, bahkan ada yang datang dari Kota Kinabalu juga semata-mata untuk berkunjung ke program Madani Rakyat ini. Dan jika kita berjalan-jalan di booth-booth jualan, sebenarnya bukan sahaja makanan daripada Tawau yang kita boleh jumpa, tapi makanan tradisional di sebelah-sebelah pantai barat pun ada. Sebelah kawasan saya, Tuhau semua ada. Cuma yang saya tidak jumpa boso. Tapi ikan perasam ada jumpa. Tapi boso tidak. Jadi inilah masanya untuk kita mengenali, sebenarnya bukan sahaja mengenali apakah aktiviti keusahawanan ataupun apakah inisiatif berkaitan dengan keusahawanan, tetapi kita berkenalan juga dengan makanan-makanan daripada suku kaum yang lain. Betul. Baik Leo, seperti tahun lepas juga, antara kaunter yang terus mendapat sambutan iaitu kaunter Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ untuk program penukaran topik keledar secara percuma. Kalau tahun lalu di Likas awal pagi lagi sudah panjang barisannya, di Tawau pun sama juga. Ramai mereka yang penunggang motosikal lah yang memiliki topik keledar yang sudah lama ataupun usang. Mereka boleh datang ke sini untuk tukar ke topik keledar yang baharu yang diluluskan oleh pihak Jabatan Pengangkutan Jalan. Percuma saja. Percuma. Dan saya perasan Redwin, sebenarnya ini adalah booth yang paling sibuk sekali sejak hari pertama. Betul. Sentiasa panjang barisannya. Dan kemarin ada seorang pakcik bertanya dengan saya, di mana mau tukar topik keledar itu? Bermakna capaian berkenaan penukaran topik keledar secara percuma ini sampai kepada mereka. Jadi untuk memudahkan anda juga sebenarnya, pengunjung yang datang ke sini, sebab kawasan ini luas dan booth pameran pun ataupun reruai berada di kawasan tempat ini. Jangan risau sebab ada papan tanda ataupun petunjuk yang anda boleh rujuk untuk menuju ke lokasi yang anda ingin pergi. Mungkin ingin ke kaunter Jabatan Pengangkutan Jalan, ada dipaparkan di situ di mana lokasi reruainya, ataupun mungkin anda ingin ke reruai Kementerian Komunikasi, ada juga boleh rujuk di papan petunjuk tersebut di pintu masuk utama berhampiran dengan pentas utama kita ini. Jadi memudahkan pergerakan anda dan juga memastikan anda pun tidak sesatlah sebab kawasan ini besar, kawasan ini luas. Dan pastikan juga sebenarnya, pastikan anak anda sentiasa berada di samping. Jangan biarkan anak anda tercari-cari mana mama, mana bapa. Sebab dengan keadaan
orang yang ramai ini sentiasa utamakan keselamatan, lebih lagi anak-anak sentiasa pantau mereka, sentiasa berada di samping dan jangan biarkan mereka berjalan seorang diri sebenarnya. Membahayakan. Betul. Jadi pastikan keselamatan anda, barangan peribadi anda juga sentiasa dijaga. Betul. Kalau kawasan-kawasan sesak sebegini kita tahu ada yang terlepas pandang, ada yang tercicir, itu antara peringatan yang kita terus war-war kepada anda sekiranya anda berada ke program Madani Rakyat ini. Semalam Tawau bergegar untuk konsert Mega Tawau. Betul. Yang juga dimeriahkan dengan penampilan artis seperti Dato' Awi, ada Stacy, artis tempatan semalam juga hadir untuk memeriahkan, yang berlangsung di pentas utama ini difahamkan penuh. Kawasan kita ini penuh sehingga kan di luar pentas utama pun begitu ramai yang datang untuk menyaksikan konsert Mega Tawau. Itu betul-betul bak gagar semalam. Sebab kemeriahannya itu apabila artis kita ini kita tidak memerlukan sebenarnya, bukan juga tidak memerlukan, tetapi aura daripada artis tempatan dalam negara kita sebenarnya adalah cukup padu sehingga mampu menggagarkan Tawau semalam. Sangat meriah. Meriah. Itulah kemeriahan di Tawau ni. Sampaikan hotel di sekitar Bandar Tawau ini semuanya penuh ditempah. Ini bermakna ramai yang datang ke sini semata-mata untuk datang berkunjung ke program Madani Rakyat ini. Sebab kalau di Tawau ni, akses ke Tawau ni senang. Bagi anda yang bergerak menggunakan pengangkutan udara seperti penerbangan, tiada masalah. Dan juga pengangkutan darat pun anda boleh akses melalui jalan dari arah Sandakan ataupun mungkin jalan dari arah Kalabakan. Betul. Jadi antara tumpuan yang kenapa dilakukan di Tawau ini sebab lokasinya begitu strategik. Senang untuk dilalui ataupun diakses oleh masyarakat di pantai timur dan juga di pantai barat. Istimewa. Dan itulah jika anda yang terlepas tiket penerbangan boleh menggunakan jalan darat. Alamak, terlepas kalau lambat beli kehabisan. Inilah kebaikannya Tawau, sebab boleh didatangi ataupun kita boleh datang melalui jalan seperti yang Ridwan katakan tadi. Tetapi jika ingin mengikuti jalan Kalabakan, pastikan ada teman ataupun jangan memandu seorang diri ketika waktu malam. Sebab melalui jalan hutan. Betul. Okey. Jadi sebenarnya saya tidak sabar sebenarnya, sebab saya pun baru sampai semalam, Leo. Jadi saya belum ada kesempatan untuk menuju ke reruai ataupun di pavilion utama untuk melihat pameran yang ditawarkan. Tapi difahamkan booth Kementerian Komunikasi menerima pengunjung paling ramai. Paling ramai sebenarnya. Dan terima kasih. Pengunjung paling ramai bermaksud nombor 1. Dengan peratusan sebanyak 61.8. Cukup ramai sebenarnya, melebihi daripada 50%. Sebabnya di booth Kementerian Komunikasi kita ada program yang menarik, aktiviti yang menarik, dan juga semestinya RTM sendiri yang bersama-sama dengan Kementerian Komunikasi. Jadi ramai yang ingin menilai RTM sebenarnya. Terima kasih, kami menghargai anda. Jadi jangan risau, masih lagi dibuka, anda boleh terus berkunjung sebab aktiviti menarik dan juga hadiah-hadiah yang eksklusif kami berikan untuk anda. Yang penting anda boleh juga ikuti kami di semua media sosial seperti yang tertera di booth ataupun reruai Kementerian Komunikasi itu. Sebab bukan RTM saja, tetapi agensi di bawah Kementerian Komunikasi juga turut bersama-sama memberikan program Madani Rakyat untuk edisi kali ini. Sokongan orang Tawau seperti yang kita kongsikan sebentar tadi cukup padu. Dan sentiasa tidak putus-putus sejak hari pertama sehinggalah sekarang masih lagi memberikan sokongan yang padu. Dan jika kita tengok keadaan semasa, masih lagi ternanti-nanti ketibaan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Ada yang berpayung, ada yang tidak berpayung, tapi masih lagi berdiri, setia berdiri menunggu ketibaan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Dan jika kita lihat di pentas utama, para media kita, juru foto kita sedang bersiap sedia untuk mengambil gambar momen istimewa kehadiran Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sendiri di Tawau pada hari ini. Tadi kita sempat bersama dengan rakan-rakan media kita di Pusat Media. Ada je bertanya dengan mereka, aktiviti yang berlangsung di Tawau ini bukan sekitar dataran Majlis Perlembagaan Tawau, tapi juga ada program-program berlangsung di luar daerah Tawau. Tapi masih juga di bawah program Madani Rakyat. Dan banyak program yang melibatkan masyarakat. Mungkin ada yang tidak dapat datang ke lokasi ini, tapi ada program-program lain, program-program sampingan. Masyarakat di luar Tawau boleh datang berkunjung. Jadi itu antara aktiviti yang berlangsung. Walaupun
walaupun 3 hari di dataran Majlis Perbendaharaan Tawau, tapi sebelum itu pun ada juga aktiviti yang dilangsungkan seperti program yang dilaksanakan oleh Jabatan Penerangan ataupun JAPEN untuk program di luar bandar untuk mewar-warkan lagi program Madani Rakyat ini. Jadi sudah semestinya apa yang kita ingin harapkan agar setelah habisnya program Madani Rakyat ini banyak impak yang dapat diberikan kepada masyarakat khususnya di sekitar daerah Tawau ini. Itu yang kita nantikan. Dan kita baru saja mendengar isyarat pengumuman sebenarnya yang amat berhormat Perdana Menteri sudah berada di sini. Jadi kita sedang menanti kehadiran beliau untuk masuk ke Dewan Terbuka kita ini untuk sama-sama meriahkan ataupun merasmikan program Madani Rakyat 2025 Sabah di Tawau ini. Ya, menoktahkan kemiskinan melalui keusahawanan. Tema ini akan kita dengar dengan lebih jelas semasa penyampaian amanat oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia, kerana salah satu objektif utama Kerajaan Madani adalah untuk menoktahkan kemiskinan bukan saja di Sabah tetapi di seluruh negara, kerana melalui keusahawanan inilah adalah antara kunci utama untuk memberikan pendapatan yang sampingan ataupun menjadikan pendapatan utama khususnya masyarakat di luar bandar. Dengan kemudahan akses internet pada waktu ini juga dapat mengembangkan lagi perniagaan mereka secara dalam talian, dan pada masa sama juga untuk menarik lebih ramai pembeli ataupun pelanggan bukan sahaja dalam negara kita tetapi juga dari luar negara. Dan jika kita lihat perkongsian daripada Yang Berhormat Menteri Kuskop Dato' Ewan kemarin dalam Selamat Pagi Malaysia, kementerian tidak memberikan fokus kepada golongan tertentu sahaja, tetapi segenap lapisan masyarakat, tidak kira kawasan luar bandar, di bandar, golongan muda ataupun sebaliknya sentiasa diberikan tumpuan dan diberikan bantuan. Tetapi kena kita ataupun usahawan itu ataupun individu sendiri yang datang berkunjung atau berjumpa dengan pihak yang berkaitan dengan bantuan-bantuan ini supaya bantuan boleh diberikan. Betul. Okey. Baiklah Leo, kita kongsikanlah daerah Tawau ini, apa yang menarik di Tawau ini. Salah satunya ialah bukan saja makanannya. Kalau yang terkenal di Tawau ni mi tauhu, nasi kuning Tawau, soto, apa lagi tu. Makanan banyak popular, makanan yang popular di daerah Tawau ini. Dan kalau lokasi di dataran Majlis Perbendaharaan Tawau ini berhampiran dengan Pasar Awam Tawau, di situ anda boleh dapatkan udang kering, ikan bilis, amplang dan juga kuih cincin, pelbagai lagi lah makanan tradisi. Jadi lokasi yang strategik untuk anda, bolehlah terus ke sana juga untuk dapatkan produk yang istimewa. Jadi indahnya Tawau, bandar Tawau ini juga berhampiran dengan sempadan Indonesia. Jadi itu sebabnya ramai juga pengunjung yang datang ke sini, khususnya warga Indonesia, untuk ke sini melihat sendiri keindahan dan juga kerancakan ekonomi yang ada di daerah Tawau ini. Betul. Dan sebut sahaja ikan-ikan, segala hasil laut, Tawau adalah antara yang boleh kita dapati dengan harga yang jauh lebih murah. Betul. Berbanding kita di KK. Okey, jadi itulah kelebihan yang Tawau. Mungkin ada yang pertama kali ke Tawau, datang ke sini sebab bukan saja untuk datang ke program Madani Rakyat tetapi juga semata-mata datang ke Tawau sebab belum pernah lagi. Jadi nikmatilah keindahan yang ada di Tawau ini. Dan esok pun masih cuti. Masih cuti umum. Jadi ada yang akan melanjutkan terus percutian sampai ke esok berada di Tawau ini. Bila peluang. Dan mungkin ada yang tambah lagi Selasa. Siapa tahu. Tapi itulah keindahan di daerah Tawau ini. Kalau perjalanannya, mungkin dari perjalanan kalau dari Kota Kinabalu lebih kurang 6 ke 7 jam. Itu dari Kota Kinabalu melalui Kelabakan. Bagi anda yang bergerak ataupun bertolak dari daerah Sandakan pula lebih kurang 6 ke 5 jam. Macam itulah perjalanannya ke daerah Tawau ini. Jadi bagi anda yang mengikuti penerbangan pun tiada masalah sebab memang ada lapangan terbang di daerah Tawau. Jadi ambil masa untuk anda datang ke sini. Kalau tidak pun berkesempatan bersama dengan program Madani Rakyat, bila-bila masa Tawau sentiasa ada untuk anda. Pintu Tawau sentiasa terbuka untuk menerima kehadiran kita semua.
Bukan saja sebenarnya program Madani Rakyat ini, tetapi jika ingin berkunjung untuk melancongkan, mencoba sendiri, menikmati sendiri betapa enaknya makanan tempatan di Tawau ini, sentiasa terbuka pintu daerah Tawau ini untuk menerima kita semua. Baik, bagi anda yang baru saja bersama kami di TV1, anda sedang menyaksikan secara langsung Majlis Perasmian Penutupan Program Madani Rakyat 2025 edisi Sabah Menoktahkan Kemiskinan melalui Keusahawanan. Itu yang kita bawakan pada waktu ini, dan sudah semestinya kita akan bersama-sama untuk menyambut ketibaan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia dan juga Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sabah bersama dengan menteri kabinet yang lain. Jadi orang ramai pun sudah pun bersedia di posisi masing-masing, dan Yang Amat Berhormat akan bersama dengan kita bila-bila masa sahaja nanti. Satu lagi perkongsian lah kan, Leo, berkenaan dengan peranan yang dilaksanakan oleh Kementerian ataupun KUSKOP sendiri dalam melaksanakan program Madani Rakyat ini. Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi sentiasa komited dalam menangani kemiskinan ini secara mampan. Betul. Bukan sahaja melalui keusahawanan, tetapi juga pelbagai lagi inisiatif yang dilaksanakan oleh KUSKOP seperti memperkasakan tapak tamu desa, dan juga pada masa sama memberikan info-info yang terkini berkenaan dengan cabaran-cabaran perniagaan, cabaran-cabaran keusahawanan kepada usahawan sedia ada, serta inisiatif ataupun bantuan awal bagi mereka yang ingin memulakan perniagaan. Itu sudah semestinya yang ditawarkan oleh pihak KUSKOP untuk memperkasakan lagi industri keusahawanan ini. Dan kepada anda yang sedang menonton kami, ambil peluang ini dan ambil peluang mengenai dengan inisiatif ataupun bantuan daripada kerajaan untuk memudahkan ataupun sebagai bantuan untuk mengembangkan lagi perusahaan ataupun keusahawanan. Dan apa yang kita lihat ketika ini, Redwin? Okey. Kehadiran Yang Amat Berhormat sudah pun berada di hadapan pentas utama. Nanti kita akan umumkan ketibaan Yang Amat Berhormat. Jadi seperti mana kita katakan tadi, warga Tawau sedia untuk menyambut ketibaan, untuk bersalam-salaman dengan Yang Amat Berhormat. Ini situasi yang kita boleh kongsikan di hadapan pentas utama. Tapi kita akan bawakan kemeriahannya juga nanti semasa Yang Amat Berhormat. Kemeriahan. Ini dia sorakan daripada penduduk Tawau. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang bersama dengan kita. Suasana yang meriah. Betul, jadi terima kasih warga Tawau untuk sokongan anda, kesetiaan anda juga. Ada yang datang dari awal pagi tadi, semata-mata untuk dapatkan tempat yang terbaik, strategik. Dan juga ada yang bersedia di bawah pentas utama ini untuk mendengarkan, bukan saja bertemu tetapi mendengar amanat yang bakal disampaikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan juga Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sabah semasa majlis kita berlangsung nanti. Ya, dan jika kita lihat orang ramai juga tidak melepaskan peluang untuk merekam gambar ataupun detik yang jarang-jarang dijumpai depan mata ini. Dengan teleponnya sudah bersiap sedia dari tadi. Semua mengangkat teleponnya untuk merekam detik bahagia ataupun detik yang sangat jarang-jarang untuk dilalui ataupun seperti ini, berjumpa secara depan mata bersama dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Jika sebelum ini hanya melihat di berita ataupun oleh poster-poster ataupun hanya di media sosial, tapi hari ini berjumpa secara langsung ataupun berjumpa secara berdepan mata dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Jadi inilah detiknya jika bernasib baik sempat bersalaman dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Jadi kepada orang Tawau, terima kasih atas sokongan anda kepada program Madani Rakyat 2025 di Tawau kali ini. Ya, okey. Jadi cuaca pun kalau petang ini kita harapkan cuaca dalam keadaan terus baik. Betul. Tidaklah mungkin di sebelah petang nanti, kalau beberapa hari ini pun cuaca baik saya di Tawau. Senantiasa baik. Jadi harapnya hari ini pun sampai ke petang nanti acara kita selesai ataupun ditutupnya program ini ataupun program Madani Rakyat ini sudah melabuhkan tirainya, cuaca pun dalam keadaan baik supaya pengunjung pun memberi dapat berpeluang dan juga sekali lagi datang ke Majlis Perbandaran Tawau di dataran ini untuk bersama-sama menikmati dan melihat sendiri reruai ataupun pempamer yang bersama-sama. Baik, kita menyambut
ketibaan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia dan juga ketibaan Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sabah yang hadir dan juga tiba di pentas utama kita ini dengan laungan dan semangat dari warga Tawau yang datang menyambut ketibaan. Jadi selamat datang kita ucapkan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk melaksanakan ataupun melancarkan majlis perasmian penutupan program Madani Rakyat. Tadi saya nampak ada beberapa pengunjung datang seawal pagi lagi. Betul. Dan pernah sempat bertanya, dia kata datang awal semata-mata dapat yang tempat paling depan sebab nak jumpa dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Inilah dia semangat orang Tawau menyambut ketibaan pemimpin nombor 1 negara dan juga pemimpin nombor 1 Sabah. Betul. Ada yang hadir pada program Madani Rakyat kali ini dan orang ramai ataupun penduduk yang hadir tidak melepaskan peluang untuk merakamkan gambar kenangan bersalaman dengan pemimpin kita. Dan ini dia jika kita lihat momennya, sokongan daripada orang-orang Tawau sungguh meriah, sangat terbaik. Inilah semangat yang kita mahukan, memperlihatkan betapa sayangnya kita kepada barisan pemimpin-pemimpin kita dan sentiasa memberikan sokongan kepada mereka, kepada barisan pemimpin kita untuk memberikan yang terbaik kepada negara kita. Bagi Yang Amat Berhormat sebenarnya sudah pun tiba di Sabah pagi tadi di Kota Kinabalu sebelum bertolak ke Tawau dan telah pun melangsungkan beberapa perbincangan sedikit di Kota Kinabalu dan difahamkan Yang Amat Berhormat tadi bertolak dari Kota Kinabalu lebih kurang 12.45 minit tengah hari dan melalui penerbangan tiba di Tawau ini sebelum ke tapak sambutan kita ini. Jadi sudah semestinya walaupun jadual Yang Amat Berhormat Perdana Menteri agak padat, tetapi kesempatan Yang Amat Berhormat bersama-sama dengan warga Tawau juga ada pada waktu ini dan itulah apa yang dinyatakan tadi juga ataupun sebelum-sebelum ini dalam ucapan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri menoktahkan kemiskinan antara misi utama yang ingin dilaksanakan oleh Kerajaan Malaysia Madani. Sudah semestinya untuk memberikan kesejahteraan dan pada masa sama untuk kita terus membangunkan kembali ekonomi Malaysia ke arah yang lebih tinggi melalui perniagaan, keusahawanan dan juga sumber pendapatan yang belum lagi diterokai. Betul. Dan mereka yang tidak berpeluang masuk ke Dewan Terbuka ini masih setia berdiri di tepi pentas terbuka ini menunggu dan menanti kehadiran Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ini. Penuh, boleh kita katakan penuh sesak Tawau ketika ini. Betul. Jadi terima kasih juga sekali lagi bagi anda yang menonton kami di TV1 di Radio Television Malaysia. Jadi anda yang tidak berpeluang untuk datang menyaksikan di lokasi, jangan risau, kami terus bawakan secara langsung di TV1 pada waktu ini untuk paparan anda juga. Dan untuk sama-sama kita bawakan pada anda amanat oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia. Tapi sebelum kita dengarkan amanat Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, kita juga akan dengarkan seketika nanti ucapan oleh Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sabah. Okay. Ya, ini dia kelibat Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita bersalaman dengan tetamu-tetamu ataupun orang ramai yang hadir di pentas terbuka Tawau ini di dataran Majlis Perbandaran Tawau bersempena dengan pelancaran ataupun perasmian program Madani Rakyat 2025 di Tawau ini. Ini dia. Kita melihat semestinya perasaan teruja itu ada sebab ini mungkin tidak semua yang pernah melihat secara berdepan. Ini adalah momen yang pertama kali, jadi tidak melepaskan peluang untuk beramah mesra bersalaman dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita. Jadi sekali lagi tahniah kepada orang Tawau yang memberikan sokongan yang cukup padu kepada program Madani Rakyat 2025 di Sabah pada kali ini. Dan saya fikir Yang Amat Berhormat pun teruja untuk bersama-sama dengan masyarakat di daerah Tawau ini kerana kemeriahan sambutan program Madani Rakyat. Difahamkan setelah hari ini hari terakhir
ratusan ribu pengunjung yang datang ke program Madani Rakyat ini, sudah semestinya sokongan yang diberikan bukan saja melalui kehadiran tetapi juga sokongan yang diberikan dalam memastikan kelancaran dan juga kemeriahan program Madani Rakyat ini bukan hanya datang dan pergi saja tetapi memberikan impak yang positif kepada pengunjung khususnya masyarakat di daerah Tawau ini. Ya, dan sedikit perlahan sebenarnya sebab inilah peluang yang amat berhormat Perdana Menteri untuk para mesra dengan orang ramai yang hadir dan orang ramai juga tidak melepaskan peluang untuk berjumpa ataupun bersalaman dengan pemimpin nomor satu negara. Dan kepada anda yang sedang menonton kami di kaca televisyen anda ketika ini yang bersiaran secara langsung di Tawau, di Majlis Perbandaran Tawau ini, inilah kemeriahan program Madani Rakyat 2025 Sabah di Tawau pada tahun ini yang sangat-sangat meriah dengan padat programnya, dengan padat pengisiannya, dan semestinya seperti yang kita ungkapkan sebentar tadi tidak akan pulang dengan tangan kosong. Betul. Dan seperti yang kita kongsikan juga tadi, kemeriahan pada bulan Mei ni, Leo, di Sabah ini, iaitu perayaan Pesta Kaamatan. Mungkin ada yang juga kalau sekarang ini kemeriahan Pesta Kaamatan di Sabah ini dapat kita saksikan juga secara maya. Betul. Di laman media sosial, tetapi ada juga yang datang semata-mata untuk memberikan untuk melihat sendiri pemimpin nombor satu bersama kita di daerah Tawau ini. Jadi terima kasih juga sokongan anda. Kalau kita lihat di pentas utama Polat ni, ramai juga media yang bersama saya kita untuk memberikan liputan yang terbaik untuk majlis perasmian penutupan program Madani Rakyat edisi Sabah bagi tahun 2025 ini. Ya. Dan semestinya peranan media dalam menjayakan program ini sebenarnya tidak kurang penting, sangat penting sebenarnya. Menghebahkan mengenai program ini, menghebahkan manfaat daripada program ataupun penganjuran program ini. Dan terima kasih kepada rakan-rakan media. Kita tidak lupa untuk mengucapkan terima kasih atas usaha mereka untuk menjayakan program ini, untuk mendapatkan liputan yang terbaik seawal acara kita pada Jumaat lepas dan juga hari ini, dan juga program-program sampingan yang berlangsung bukan sahaja di daerah Tawau tapi juga di luar Tawau. Ini juga antara peranan media untuk mendapatkan liputan yang terbaik. Kalau kita lihat di laman Facebook Kementerian Pembangunan Usahawan dan juga Koperasi KUSKOP juga banyak apa yang dimuat naik berkenaan dengan liputan-liputan media yang berlangsung di sekitar daerah Tawau ini, pengkhususannya berkenaan dengan program Madani Rakyat. Betul. Dan itulah kerjasama erat antara penganjuran program dan media. Itu adalah sangat penting. Dan sebentar saja lagi kita akan sama-sama menyanyikan lagu Negaraku dan Sabah Tanah Airku. Betul. Jadi berikan tumpuan seketika di pentas utama.
Mohon hadirin terus berdiri untuk bacaan ikrar rukun negara yang akan diketuai oleh Inspektor Luqmanul Hakim bin Muhammad bersama Lieutenant Muhammad Firdaus bin Rusni. Jadi terima kasih sekali lagi bagi anda yang terus bersama kami di TV1 pada waktu ini untuk secara langsung majlis perasmian penutupan program Madani Rakyat bagi tahun 2025 edisi Sabah. Baik, sekarang ini pula kita berikan tumpuan di pentas utama untuk bacaan ikrar rukun negara. Mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakatnya, memelihara satu cara hidup demokratik, mencipta satu masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama, menjamin satu cara liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan pelbagai corak, membina satu masyarakat yang progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden. Ikrar. Maka kami rakyat Malaysia berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut. Kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Terima kasih. Majlis merakamkan ucapan terima kasih atas bacaan ikrar sebentar tadi. Hadirin dipersilakan duduk. Ya, itu dia bacaan ikrar tadi yang diketuai oleh Inspektor Luqmanul Hakim bin Muhammad dari Polis Diraja Malaysia bersama-sama dengan Lieutenant Muhammad Firdaus Rusni dari Angkatan Tentera Malaysia dan seterusnya Tuan Mazlan Sarman, penolong penguasa bomba dari Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, Lieutenant Muda Pertahanan Awam Muhammad Hafiz dari Angkatan Pertahanan Awam Malaysia dan juga Puan Sudirman Saini dari Majlis Perbandaran Tawau. Baik, kita sama-sama saksikan di pentas utama persembahan tarian kebudayaan daripada Kumpulan Budaya Lembaga Kebudayaan Negeri Sabah.
Baik, itu dia persembahan kebudayaan daripada kumpulan tarian Jabatan Kesenian dan Kebudayaan Negeri Sabah sebentar tadi. Dan itu sebenarnya kepelbagaian etnik di Sabah diterjemahkan dalam satu persembahan. Ya, penuh warna-warni yang dipersembahkan oleh Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Sabah bersama-sama dengan Lembaga Kebudayaan Negeri Sabah. Betul. Jadi ini juga salah satu keunikan yang kita terus bawakan di negeri Sabah ini, kepelbagaian budaya. Kalau di belakang kita ini pun Leo, tengok, kita boleh lihat mereka juga ramai yang datang dengan memperagakan pakaian suku kaum masing-masing di Sabah pada waktu ini untuk memberikan terus kemeriahan warna-warninya keunikan budaya. Baik, jadi kalau kita terus kongsikan terus pada tadi, sama-sama kita saksikan tadi ketibaan dan bersama-sama kita pada waktu ini, iaitu Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia, juga turut bersama-sama Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Hajidor, Ketua Menteri Sabah, dan juga bersama dengan Yang Berhormat Datuk Iwan Benedict, Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi, bersama-sama dengan Yang Berhormat Ketua Dewan Rakyat dan Speaker Dewan Undang Negeri Sabah, serta beberapa lagi div-div kehormat yang lain yang turut hadir bersama-sama seperti Yang Berbahagia Tan Sri Samsul Azri Abu Bakar, Ketua Setiausaha Negara, juga turut bersama-sama, dan juga Yang Berhormat Datuk Seri Panglima Surveyor Haji Safar Untong, Setiausaha Kerajaan Negeri Sabah, selaku pengurus dan kuasa pelaksana program Badan Rakyat bagi tahun 2025, juga turut bersama-sama untuk memeriahkan acara ini, iaitu Yang Berhormat Datuk Fong Jinza, Menteri Pembangunan Perindustrian dan Keusahawanan Sabah. Betul, dan semestinya kehadiran barisan pemimpin-pemimpin kita ini memberikan satu mesej kepada masyarakat setempat, sebab inilah inisiatif yang akan diberikan ataupun telah diberikan oleh kerajaan untuk membantu masyarakat ataupun membantu orang ramai, membantu rakyat turun padang untuk bersemuka secara langsung kepada rakyat untuk membantu memberikan penyampaian maklumat berkenaan dengan bantuan-bantuan dari kerajaan, khususnya berkenaan dengan keusahawanan. Ya, dan kita terus kongsikan juga apa yang menarik di program Madani Rakyat bagi tahun 2025 edisi Sabah ini, seperti mana yang kita terus warwarkan berkenaan dengan reruai kementerian, ada karnival kerjaya, ada pameran TVET, ada pameran STEM dan juga Artificial Intelligence ataupun kecerdasan buatan. Juga anda boleh nikmati ataupun melihat sendiri perkhidmatan kesihatan yang ditawarkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Ada kaunter saman trafik PDRM, juga ada padanan perniagaan, pameran perkhidmatan bergerak, jualan madani. Ini yang juga menjadi tumpuan, dan semestinya ada truk makanan yang ditawarkan oleh pengunjung yang datang ke Majlis Perbandaran Tawau ini. Betul. Banyak yang perlu dilewati dan dikunjungi, dan perkongsian daripada agensi-agensi yang terlibat dalam pameran ataupun booth-booth yang terdapat di sini juga sangat membantu sebenarnya, memudahkan urusan kita sebagai orang ramai ataupun rakyat untuk berjumpa secara langsung dengan agensi yang berkenaan dengan permasalahan yang timbul. Contoh, kalau ada masalah dengan JPJ, kita boleh bersemuka dengan JPJ. Baik, di sini. Leo, kita berikan tumpuan untuk paparan berkenaan dengan program Madani Rakyat 2025 edisi Tawau ini. Kemiskinan tegar yang menjadikan fokus utama dalam pentadbiran Kerajaan Madani. Miskin tegar harus didokahkan di seluruh negara kita. Projek ini untuk membantu bangunan-bangunan gerai tamu-tamu desa yang berada jauh di luar kawasan bandar. Untuk berniaga di Tamu Babagan, dan semua penduduk kami sangat berterima kasih kepada kerajaan. Penggunaan Dewan itu memberi impak kepada penduduk kampung.
Baik, itu dia tayangan video montaj manfaat daripada inisiatif yang diberikan oleh kerajaan untuk membantu usahawan-usahawan tempatan kita dan dirangkumkan dalam satu video yang padat tetapi berinformasi. Dan temanya sekali lagi tadi, menoktahkan kemiskinan melalui keusahawanan. Itulah intipati dan juga objektif utama penganjuran program Madani Rakyat edisi Tawau ini yang dikendalikan oleh pihak KUSKOP sendiri, dan sudah semestinya kita akan lihat sendiri dan dengar sendiri apakah yang bakal disampaikan oleh Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sabah dalam kerjasama yang diberikan oleh pihak Kerajaan Persekutuan juga dalam menjalankan program ini dan juga inisiatif yang disalurkan kepada Kerajaan Negeri Sabah. Jadi apa kata kita berikan tumpuan utama di pentas bagi sama-sama kita ikuti amanat yang akan disampaikan oleh Yang Amat Berhormat. Seketika nanti sudah semestinya Kerajaan Sabah amat bertuah dan juga berterima kasih kepada Kerajaan Persekutuan kerana limpahan ekonomi dan juga perhatian diberikan dalam memberikan bantuan dan juga inisiatif yang terus diberikan. Baik, kita terus ke pentas utama oleh ucapan Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sabah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan salam Sabah Maju Jaya. Yang dikasihi Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia. Yang berhormat Yang di-Pertua Dewan Rakyat dan Speaker Dewan Undangan Negeri Sabah. Yang berhormat Datuk Iwan Benedik, Menteri Pembangunan, Usahawan dan Koperasi. Yang berhormat Timbalan-Timbalan Ketua Menteri, ahli-ahli jemaah Menteri Persekutuan dan Negeri Sabah. Yang berbahagia Tan Sri Samsul Azri bin Abu Bakar, Ketua Setiausaha Negara. Yang berhormat Datuk Seri Panglima Haji Safar bin Untung, Setiausaha Kerajaan Negeri. Tan Sri, Datuk Seri Panglima, ahli-ahli yang berhormat, yang berbahagia ketua-ketua jawatan Kerajaan Persekutuan dan Negeri, datuk-datuk, tuan-tuan, puan-puan hadirin yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izinnya kita dapat bersama-sama dalam majlis program Madani Rakyat 2025 Sabah di dataran Majlis Perbandaran Tawau pada petang ini. Pastinya majlis ini sangat bermakna kepada seluruh warga Tawau, kerana bukan sahaja ia julung-julung kali diadakan di bandar ini, bahkan majlis ini turut dihadiri oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, pemimpin nombor 1 negara. Selamat datang ke Tawau, Yang Amat Berhormat Datuk Seri. Saya yakin warga Tawau dan seluruh penduduk pantai timur Sabah berasa sangat gembira dengan kehadiran Yang Amat Berhormat Datuk Seri pada petang yang cukup bermakna lagi bersejarah ini. Sesungguhnya saya amat gembira dengan pemilihan daerah Tawau sebagai lokasi bagi penganjuran program Madani Rakyat 2025 Sabah ini dengan tema yang sangat menarik, menoktakan kemiskinan melalui keusahawanan. Pemilihan Tawau ini memberi kesan yang sangat signifikan kerana pertama, ia memberi ruang dan peluang kepada warga Tawau, khususnya golongan usahawan tempatan, untuk mendapat informasi berkaitan program-program pembangunan keusahawanan yang ditawarkan oleh kerajaan. Kedua,
sebagai langkah memperluas capaian dalam mendekati dan mendampingi rakyat, di mana aktiviti mempromosi program-program pembangunan kerajaan madani tidak hanya tertumpu di kawasan-kawasan tertentu saja. Inilah bukti bahawa kerajaan madani tidak pernah mengabaikan tanggungjawab terhadap rakyat walau di manapun mereka berada. Dan yang ketiga, dengan membawa program-program pembangunan seperti ini ke peringkat daerah, ia secara langsung dapat mempromosi produk-produk tempatan kepada masyarakat luar lantaran menggalakkan aktiviti ekonomi dan pembangunan sektor pelancongan domestik. Dalam konteks Sabah, kawasan pantai timur seperti di Tawau dan Semporna ini terdapat banyak tempat-tempat menarik untuk dikunjungi. Selain daya tarikan dari segi jenis-jenis makanan, sajian pantai timur Sabah yang tidak kurang hebatnya. Untuk makluman yang amat berhormat Datuk Seri, Bandar Tawau adalah bandar ketiga terbesar di Sabah selepas Sandakan dan Kota Kinabalu. Daerah ini merupakan pintu keluar masuk yang menghubungi negara tetangga Indonesia, kerana Tawau bersempadan dengan dua wilayah Kalimantan, yaitu Nunukan dan Pulau Sebatik. Keunikan Pulau Sebatik ini sebahagiannya berada dalam negara Malaysia dan sebahagian lagi berada dalam negara Indonesia. Penghuni Pulau Sebatik ini, sama ada yang di Malaysia atau sebelah Indonesia, mereka adalah serumpun dan sekeluarga. Inilah uniknya Tawau Bumi Peladang yang cukup terkenal dengan para pengusaha dan usahawannya yang terdiri daripada warga tempatan yang gigih menjalani pelbagai aktiviti pertanian dan keusahawanan. Tuan-tuan dan puan-puan, saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri serta Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi Malaysia, KUSKOP, yang diterajui oleh Yang Berhormat Datuk Iwan Benedict atas komitmen Kerajaan Persekutuan dalam memperkasa pembangunan keusahawanan, khususnya di negeri Sabah. Pendekatan yang dibawa oleh KUSKOP ini telah memberi nilai tambah yang strategik kepada landscape keusahawanan tempatan. Inisiatif keusahawanan yang direncana khusus di Sabah seperti projek Primis Tamu Desa, usaha pendigitalan melalui tekun TikTok Shop, pembiayaan sehingga 800 juta ringgit, serta pembukaan hub perusahaan mikro, kecil dan sederhana oleh SME Corporation Malaysia telah memberi impak positif kepada lebih 50,000 usahawan mikro, kecil dan sederhana di Sabah. Selain itu, inisiatif Ehsan KUSKOP merupakan ikhtiar yang sangat wajar yang merupakan touch point rakyat. Program ini dilihat mampu membantu menoktakan kemiskinan tegar melalui pendekatan intervensi bersasar yang melibatkan bimbingan, latihan, modal dan pemantauan menyeluruh. Saya berharap program Ehsan KUSKOP ini dapat diperluaskan lagi ke daerah-daerah lain dan kawasan luar bandar negeri Sabah. Tuan-tuan dan puan-puan, sebagaimana inisiatif KUSKOP di peringkat persekutuan, di peringkat negeri, kita juga menyediakan beberapa program yang berkaitan dengan pembangunan keusahawanan.
Antaranya ialah skim Jaya Usahawan Belia di bawah Kementerian Belia dan Sukan Sabah. Suatu inisiatif baharu bagi membantu para belia yang berminat untuk memulakan perniagaan baharu atau mengembangkan perniagaan sedia ada. Selain itu, di bawah Kementerian Pembangunan Perindustrian dan Keusahawanan terdapat juga beberapa program berkaitan keusahawanan yang dikendalikan oleh agensi kementerian berkenaan. Antaranya turut menjurus kepada pembangunan keusahawanan di kalangan belia seperti bengkel skim usahawan Siswaza dan bengkel skim usahawan teknikal yang masing-masing mensasarkan para belia lepasan graduan dan lepasan institusi vocational atau kemahiran. Dalam pada itu, kerajaan negeri juga melalui Yayasan Usaha Maju YUM, sebuah agensi yang diwujudkan sejak 1995, terus membantu golongan peniaga dengan menawarkan pinjaman mikro kepada kumpulan sasar, termasuklah usahawan wanita yang memerlukan modal untuk memajukan perniagaan mereka. Konsep pengoperasian program kredit mikro YUM adalah memfokuskan kepada kumpulan sasar miskin tanpa penjamin, tanpa cegaran dan mengutamakan tanggungjawab berkumpulan. Semenjak beroperasi, Yayasan Usaha Maju telah berjaya membantu kumpulan sasar dengan menjana pendapatan menerusi aktiviti perniagaan, meliputi sektor-sektor pertanian, perikanan, peruncitan, pemprosesan, kraft tangan, restoran, pakaian dan tekstil, makanan kering dan perkhidmatan. YUM, Yayasan Usaha Maju, kini mempunyai 23 buah cawangan di seluruh negeri Sabah. Menyentuh mengenai fasiliti keusahawanan ini, saya menyokong penuh segala usaha untuk memperluas capaian perkhidmatan perbankan, terutamanya bagi agensi-agensi di bawah KUSKOP. Justru saya berharap institusi seperti Bank Rakyat akan mempertimbangkan untuk membuka lebih banyak cawangan atau sekurang-kurangnya meletakkan mesin ATM atau automatic teller machine di kawasan luar bandar sebagai kemudahan untuk rakyat, terutama golongan usahawan tempatan. Tuan-tuan dan puan-puan, kemajuan sektor keusahawanan bergantung rapat dengan prestasi ekonomi negeri dan negara. Alhamdulillah, sejak berakhirnya pandemik COVID-19 pada tahun 2021, ekonomi Sabah yang sebelum itu jatuh merodum telah menunjukkan perkembangan yang positif dengan prestasi keluaran dalam negara kasar KDNK mula meningkat daripada 82.1 bilion ringgit pada tahun 2022 kepada 83.2 bilion ringgit pada tahun 2023, dan diunjurkan KDNK Sabah untuk tahun 2024 ialah sebanyak 84.9 bilion ringgit. Ini jelas memperlihatkan keupayaan dan kesungguhan kerajaan negeri bukan sahaja dalam memulihkan semula ekonomi, tetapi juga meletakkan prestasi ekonomi Sabah di tahap yang terbaik. Di samping itu, kerajaan negeri juga komited untuk merancangkan lagi program membasmi miskin tegar di Sabah, di mana kita telah berjaya mengurangkan kadar miskin dan miskin tegar secara signifikan. Kejayaan ini hasil kerjasama erat
antara kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri dengan pelaksanaan beberapa inisiatif seperti Rumah Mesra SMJ, Sentuhan Kasih Rakyat Sabah dan Dasar Kerajaan Negeri yang memberi keutamaan pengambilan pekerja di kalangan ketua isi rumah yang tergolong dalam miskin dan miskin tegar oleh agensi kerajaan dan syarikat berkaitan kerajaan yang terpilih. Tuan-tuan dan puan-puan, hubungan erat yang sedia terjalin antara kerajaan negeri dengan kerajaan pusat, pimpinan yang amat berhormat Perdana Menteri akan terus diperkukuhkan. Kita optimis kerjasama dan hubungan akrab antara kedua-dua kerajaan, negeri dan persekutuan adalah kunci kepada kejayaan kita bersama dalam mencapai matlamat masyarakat madani, yaitu masyarakat yang progresif, berilmu, berintegriti dan hidup dalam suasana makmur dan harmoni. Akhir kata, sekali lagi saya merakamkan ucapan penghargaan dan terima kasih yang tidak terhingga kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kerana sudi hadir ke majlis yang cukup bermakna ini. Ucapan tahniah dan terima kasih juga kepada Yang Berhormat Datuk Iwan Benedict, Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Malaysia atas penganjuran yang cemerlang program Madani Rakyat 2025 ini. Tidak ketinggalan juga berbanyak-banyak terima kasih kepada seluruh agensi kerajaan serta semua yang terlibat yang telah bekerja keras bagi menjayakan program ini. Marilah kita terus menyemarakkan semangat madani dalam setiap lapisan masyarakat di negeri ini demi perpaduan dan kemakmuran kita bersama. Makan buras berisi inti, disaji dengan kuah ambuyat. Pemimpin diraih penuh tradisi, PMX Katawau menyantuni rakyat. Kalau memetik bunga melati, taburkan saja di kain sutera. Kedatanganmu Tuan amat dinanti, seluruh rakyat rasa gembira. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Yang Amat Berhormat Ketua ucapan yang telah pun disampaikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Haji Nur, Ketua Menteri Sabah, seperti mana yang dimandatkan ataupun dalam ucapan Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sabah. Tawau, pemilihan lokasi Tawau cukup strategik kerana merupakan pintu masuk utama untuk negara jiran kita, khususnya dari Kalimantan, Indonesia. Jadi itu sebabnya di Tawau ini juga rancak dengan pembangunan ekonomi dengan adanya kunjungan juga dari negara-negara jiran. Betul. Dan jika kita boleh simpulkan, ada dua perkara yang penting diutarakan oleh Yang Berhormat Ketua Menteri, iaitu pembangunan ataupun bantuan kepada usahawan dan hubungan baik antara kerajaan persekutuan dan juga kerajaan negeri. Dan seterusnya kita berikan tumpuan kepada pentas utama, iaitu ucapan Yang Berhormat Datuk Seri Panglima Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saudara saya, Dr. Sri Panglima Haji, Ketua Menteri, saya Iwan Benedict, Saudara Iwan dan jawatankuasa dan seluruh jentera dia yang banyak membantu bersama dengan jentera kerajaan negeri, persekutuan, KSN, Samsul Azri. Ramai hari ini lain daripada Speaker Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul, Speaker Dewan Undangan Negeri, Timbalan Ketua Menteri, ramai juga ketua-ketua usaha, kerajaan persekutuan, Ketua Polis Negara, Peguam Negara. Hebat Tawau ini dapat tarik seluruh perhatian negara. Ya,
Hari ini hari Tawau. Kerana Tawau telah dapat menarik perhatian seluruh pimpinan negara ini, memberi tumpuan melihat kemajuan seperti mana kita lihat 1-2 hari ini pemimpin-pemimpin Kerajaan Persekutuan dan Negeri turun ke bawah menyantuni rakyat, melihat apa sahaja yang perlu kita lakukan untuk angkat martabat dan keselesaan rakyat. Jadi saya ucap terima kasih dan salute kepada orang Tawau semuanya. Dan orang Sabah juga yang hadir. Ada yang juga dari Sarawak tadi. Ya, terima kasih. Hari ini juga Hari Ibu. Ibu ini bagi kita bukan hari ini saja, hari-hari. Orang yang lalui dugaan lahirkan kita, tunjukkan kasih sayang kepada kita. Jadi pada hari ini anak-anak dan saudara yang punya ibu, selepas ini dan malam ini jangan lupa cium tangan mereka, tunjukkan kasih sayang kepada mereka. Dan bagi yang orang-orang seperti saya yang sudah kehilangan ibu, ingat baca Quran, doakan kesejahteraan mereka. Semoga roh mereka dicucuri rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ibu ni, ingat, saya ingat lagu P. Ramlee dulu. Ibu, 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 dikaulah ratu hatiku. Itu dia gambarannya. Jadi walaupun kita jadi sambutan biasa, tapi harus terpahat di hati sanubari kita. Kasih kepada seorang ibu. Tak ada makna sambutan hari ini, Hari Ibu, kalau kita tidak cari ikhtiar, ya, tunjukkan kasih sayang. Dan ada dan juga yang meninggalkan kita. Saya harap jangan lupa pesan ini. Kadang-kadang kita yang ada ibu itu anggap biasa. Kadang-kadang didikkan anak-anak sekarang kasar, tak tunjuk kasih sayang. Ada yang sudah bekerja besar, 2-3 minggu sekali pun sukar menelpon tanya kabar. Jadi saya harap Hari Ibu ini kesempatan kita kenang, ingatkan kadang-kadang kita manusia ini cuai dan lupa. Hari ini juga kita adakan majlis yang disebut Madani Rakyat. Tujuannya supaya rakyat di kota dan desa dan pedalaman dapat meninjau sendiri apa yang dilakukan oleh kerajaan Madani. Saya ucap terima kasih kepada KSN dan seluruh jentera kerana mereka merasakan projek ini program yang dapat memberikan pendedahan. Ini kerajaan bagi pengumuman, menyebut tentang projek. Ada langkah-langkah baru bidang pendidikan, bidang artificial intelligence AI, bidang digital, Kuskop, pertanian, pertahanan, PDRM. Apa yang mereka kerjakan? Jadi pantau betul-betul, terutama anak-anak muda. Lihat sendiri apa yang dilakukan. Beri teguran, berikan pandangan. Kalau ada kemukakan cadangan, barulah boleh kita hidupkan negara Malaysia yang hebat dan negeri Sabah yang maju. Kerana sikap kita untuk membangun. Saya ucap terima kasih kepada Ketua Menteri Dr. Sri Haji kerana menyebut tentang keperluan kita bekerjasama. Kadang-kadang saya taklah mampu nak jawab semua teguran-teguran. Ya. Kadang-kadang orang-orang pemimpin-pemimpin ni, sebahagian mereka itu banyak jawatan-jawatan besar mereka. Ada yang jaga parlimen. Tapi sekarang seolah-olah hari-hari bicara, tunjukkan bagaimana nak maju Sabah dengan seteru dengan Semenanjung atau berseteru dengan Persekutuan. Semenanjung tak akan maju, Sarawak tak akan maju, Sabah tak akan maju kalau tidak kita bersatu muafakat angkat negeri ini bersama-sama.
Jadi kita kena faham ini. Ini yang pertama. Lihat negara-negara, hari-hari berita pecah antara kaum, pecah antara wilayah, pecah antara agama. Kerana apa? Kerana pemimpin kerjanya hasut. Bila ada kuasa, tak fikir nak jaga rakyat. Bila ada kuasa, jaga parlimen, jaga kementerian, jaga kerajaan, dia tak fikir banyak, tak lakukan banyak. Bila hilang kuasa, jaga Melayu, Islam terancam, negeri tak dijaga. Kamu ada kuasa dulu, buat masa kita ada kuasa. Saya cabar rakan-rakan yang ada kuasa, buatlah sebaiknya untuk rakyat masa kita ada kuasa. Apakah yang sebaiknya? Sebaiknya untuk rakyat. Apa yang masalah rakyat? Api mereka, elektrik, kuas, tenaga, air mereka, sekolah anak-anak mereka, sekolah, tandas anak-anak di sekolah, makmal sainsnya, bilik darjahnya, kantin mereka, polis dan tentera jaga keamanan, perumahan mereka, keperluan mereka, jalan-jalan yang harus diperbaiki, klinik dan hospital. Ada orang tanya kita. Sebab itu saya katakan kerajaan Madani di dalam 2 tahun lebih, 2 tahun setengah lebih sekarang, kita lakukan. Ada orang kata belum cukup. Saya setuju belum cukup. Ya. Kadang-kadang masalah yang kita tanggung, warisi sekian lama, nak diselesaikan dalam masa 1-2 tahun. Tak boleh. Saya beritahu kepada Ketua Menteri, berapa lama tersangkut Pen Borneo. Di Sarawak sudah hampir siap. Di Sabah tergendala terus. Nasib baik kita ada Ketua Menteri Haji Ji. Dia kata, Anwar, jalan terus, jangan peduli masalah lain. Tapi kalau kita dengar, marah terus, saudara. Jadi sebab itu saya katakan tegas, peruntukan dah bagi berbilion-bilion. Oh, wang, kerajaan persekutuan tak bagi. Tak. Tanya Saudara Haji Ji, berapa lama di sini? Apa saya minta saham daripada Sabah? Apa saya minta balak daripada Sabah? Apa saya minta kontrak daripada Sabah? Tidak. Saya datang untuk khidmat untuk rakyat Sabah. Dan ini tugas saya. Jadi saya harap rakan-rakan faham ini. Bina kekuatan kita. Kita mahu kerajaan persekutuan yang kuat. Betul. Terima kasih rakan-rakan di Sabah. Tapi kita mahu juga kerajaan Sabah yang kuat. Kita mahu pimpinan yang tegas di persekutuan. Dan kita mahu pimpinan yang boleh mampu dan bekerja sama dengan kerajaan persekutuan untuk selesaikan masalah-masalah rakyat. Jadi saya ambil kesempatan ini menyatakan bahawa dalam program-program rakyat ini harus diutamakan. Dan saya minta di bawah pimpinan Setiausaha Kerajaan Negeri selaraskan dengan pegawai-pegawai. Ya betul, pegawai ramai yang setia, kerja dengan baik. Tapi seperti biasa dalam dunia politik, dalam jabatan, dalam polis, bukan semua yang dapat kita pertahankan. Jadi kita kena betulkan dan bersihkan sikap orang-orang yang khianati amanah mereka. Dan ini memerlukan pimpinan di semua peringkat. Jaga baik-baik. Negeri ini mesti selamat. Kita sekarang hadapi juga masalah. Apa dia? Prestasi Sabah baik tahun lalu. Prestasi Malaysia, pembangunannya pelaburan. Pelaburan yang kita catat tahun 2024 itu pelaburan tertinggi dalam sejarah Malaysia. Ya. Tetapi sekarang kita hadapi dengan tarif Presiden Donald J. Trump. Apa dia tarif? Tarif ini maknanya Amerika mengenakan cukai tinggi bagi barang-barang yang nak masuk Amerika. Yang paling tinggi dari negara China. Dari ASEAN, Cambodia, Vietnam, Indonesia tinggi.
Thailand lebih tinggi daripada kita. Kemudian kita barulah Singapura dan Filipina. Apa maknanya? Maknanya barang kita nak masuk ke Amerika sukar kerana cukainya tinggi. Sebab itu kita unding Menteri Meti Tunku Zafrul dihantar dengan perwakilan untuk berunding bagaimana nak selesaikan. Alhamdulillah setakat ini ada beberapa kemajuan. Tapi kita kena tunggu kerana Presiden Trump minta tempoh 90 hari. Kita ekspor tinggi ke Amerika Syarikat. 60% daripada semikonduktor kita yang kita keluarkan dari Malaysia, itu 60% diekspor ke Amerika Syarikat. Kayu-kayan dan kelengkapan perumahan, furniture, itu $2 billion satu tahun ke Amerika Syarikat. Jadi selain daripada runding, kita kena bina kekuatan. Bagaimana boleh kita bina kekuatan kalau asyik kita hiruk pikuk bergaduh dalam soal-soal kecil, maki hamun sana, cerca di sini, fitnah di sana? Tak boleh kita bangunkan negara. Saya tak kata tak boleh kritik, saya tak kata tak boleh tegur, tetapi biarlah membina. Jaga negeri ini baik-baik. Sabah ini punya potensi yang besar. Kalau Sabah diurus dengan baik, dengan khazanahnya, dengan tarikan pelabur yang ada, saya yakin Sabah akan juga terangkat sebagai salah satu negeri yang maju di Malaysia. Jadi saya harap saudara dapat beri perhatian dalam hal ini, kerana kita cari ikhtiar. Saya dapat beritahu daripada Ketua Menteri dan Menteri-Menteri wakil-wakil rakyat kita bahawa masih diperlukan tenaga. Setengah kampung, kawasan desa, pinggir bandar gelap malam. Jadi sebab itu hari ini kita lancarkan program untuk seluruh negara, tapi bermula di Sabah. Dan di Sabah bermula di Tawau, iaitu solar madani, tiang-tiang yang menerangkan kampung dan kawasan perumahan Sabah dan seluruh Malaysia, insya-Allah. Kemudian Saudara Iwan bin Adik bisik pada saya tentang tamu madani, pasar-pasar di luar bandar yang memerlukan peruntukan tambahan. Ini hadiah Hari Ibu. Ibu-ibu berniaga jual, kalau kita lihat di luar, kebanyakan ibu-ibu jual buah-buahan, makanan, ya, di luar bandar, yang luar daripada kawasan melalui perbandaran, dan dia bukan di bawah bidang kuasa Kementerian Perumahan, KPKT. Kita dah bagi peruntukan 10 juta ringgit. Jadi maknanya bukan nak buat restoran besar, tak, bukan nak buat warung-warung besar, tak, nak bagi bumbung yang agak baik supaya ibu-ibu boleh berniaga, tidak terik cuaca panas, supaya gadis-gadis Sabah itu kekal putih dan tidak gelap dengan matahari. Ya. Jadi oleh itu saya telah dengar, insya-Allah kita akan luluskan tambahan untuk diselenggara oleh kementerian. Gerai-gerai kecil ini, terutama di Sabah dan beberapa kawasan pedalaman dan desa lainnya, 10 juta ringgit sempena Hari Ibu hari ini. Ini saja saya bagi untuk Hari Ibu, supaya ibu-ibu boleh berniaga dalam keadaan yang agak berteduh daripada cuaca terik panas ataupun hujan lebat. Selain itu, saudara, saya dalam majlis sebelum ini di Kota Kinabalu berikan penjelasan tentang tuduhan bahawa Sabah ini tidak pedulikan. Saya nak beritahu saudara, saudara pun juga tahu susah hidup saya. Saya tidak mahu jadi ketua dan Perdana Menteri
untuk lupa kehidupan orang, kesusahan, kemiskinan mereka. Sebab itu kita usahakan sedaya upaya kita, yang kita katakan noktahkan kemiskinan, bangunkan negeri Sabah. Ya. Bila saya lihat umpamanya connectivity, kita bicara soal artificial intelligence, digital, tetapi di universiti, di sekolah tidak ada laluan. Jadi sekarang ini umpamanya semua universiti dan kolej-kolej utama, termasuk di Sabah, kita telah pastikan ada konektivitinya. Jadi ini kita lakukan, saudara. Kemudian kemudahan-kemudahan lain saya tidak akan sebut semula tentang apa yang telah saya umumkan, tetapi memadai untuk saya sebutkan di sini, ya. Di Sabah saja kita telah jayakan 144 projek yang jumlahnya adalah 14 bilion ringgit. Hospital Tawau telah dinaik taraf. Penjara Lahad Datu dinaik taraf. Pelabuhan kontainer Sepangga Bay di antara yang sedang giat dilaksanakan, termasuk hospital, dan ada cadangan-cadangan tentang pusat perubatan jantung di Kota Kinabalu. Dan sekarang ni kita ada di Kuala Lumpur. Saya katakan kita tambah di Kuching, di Kota Kinabalu, di Pulau Pinang. Jadi tak payahlah orang kalau dia sesak terpaksa diterbangkan ke Kuala Lumpur. Kemudian saudara juga tahu tentang apa yang kita lakukan untuk pendidikan TVET. TVET ini dipengusikan oleh Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Zahid. Di dalam majlis TVET negara ini ditekankan kemudahan yang bertambah, kemasukan bertambah, kerana TVET tak seperti dulu lagi. Dulu TVET ini dia rasa rendah sedikit. Sekarang TVET ini mendapat tarikan besar. Gaji mereka kadang-kadang lebih tinggi daripada gaji siswaza. Sebab itu kita kembangkan program TVET supaya dapat menampung keperluan yang lebih. Kita ada sekarang 8 college community dengan pelbagai kursus, dan ini melibatkan juga 12% pelajar tingkatan 4 di Sabah yang di bawah aliran sains yang kita galakkan. Kita kena ingat negara ini dah berubah. Jadi keperluan bagi perhatian kepada anak-anak itu perlu. Kita fikir sekarang kita miskin, ada sekolah, tapi anak-anak kita tak pedulikan. Jadi hari ini hari ibu. Jadi kita harap ibu-ibu ambil tahu betul-betul anak-anak dia di sekolah, belajar dengan rajin. Kalau tidak akan ada apa yang disebut mobiliti sosial, tidak terangkat kedudukan mereka masa akan datang. Jadi sekali lagi lah saya nak ucap terima kasih kepada Kuskop, KSN dan seluruh jentera, Ketua Menteri dan Kerajaan Negeri kerana kerjasama yang diberikan. Tapi tolong ingat betul-betul, kita nak Sabah maju. Sabah maju ini jika ada kerjasama yang erat di antara kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan untuk membela nasib rakyat. Dan saya bagi jaminan saudara, sedaya upaya kita akan lakukan. Memang saya tahu kita tak dapat penuhi semua permintaan. Saya pergi ke Perlis bulan lalu, orang Perlis kata kami ni tertinggal, kena tambah peruntukan. Saya pergi ke Kelantan, tiap-tiap tahun banjir besar, kena tambah peruntukan. Ke Sarawak ada beberapa kemudahan permintaan tambahan. Ini biasa, tetapi bukan bermakna dengan cara musuh, dengan cara mencerca.
kita gunding dan cari penyelesaian yang baik. Pilih wakil-wakil rakyat yang boleh menyuarakan kepentingan kita dan bukan untuk memecah belahkan kita satu sama lain. Ini pesanan saya. Kalau kita cinta kepada negara kita, cinta pada negeri kita, kita mestilah tingkatkan muafakat kita. Jangan lupa kita harus bersyukur kepada Allah Ta'ala. Syukur kerana kita aman. Syukur kerana walaupun bergaduh politik, belum ada rusuhan. Syukur kerana tidak perang satu sama lain. Baru-baru ini India Pakistan, sebelum ini Gaza dihancur leburkan. Sebab itu kita syukur. Dan ini kesan Allah Subhanahu Wa Taala, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la syadid. Ya, syukur atas nikmat Allah, dan Allah akan tambah nikmat. Jangan kita tolak sampai tak tahu bersyukur, tak tahu terima kasih, kerana jawapannya adalah azab yang pedih. Semoga Allah SWT memberikan kekuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk kekal berada di atas pentas. Terima kasih atas ucapan sebentar tadi. Seterusnya majlis mempersilakan Yang Berhormat Datuk Ewan Benedict. Ya, itu dia ucapan perasmian penutupan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia. Sudah pastinya kalau kita kongsikan sedikit intipati dalam ucapan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, Kerajaan Persekutuan dan juga Kerajaan Negeri sentiasa memberikan kerjasama yang terbaik dalam memastikan pembangunan di Sabah ini tidak terabai dan tumpuan-tumpuan dan keperluan khususnya bagi pembangunan infrastruktur juga terus diberikan keutamaan di negeri Sabah. Betul. Dan hadiah Hari Ibu sebenarnya juga tambahan 10 juta ringgit untuk tamu desa. Tahniah kepada peruntukan ataupun terima kasih atas peruntukan yang diluluskan ini, dan tahniah kepada yang bakal menerima manfaatnya. Betul. Dan inilah buah tangan daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Dan ketika ini iaitu penyerahan projek siap tamu desa di Sabah, iaitu Kuskop telah melaksanakan projek tamu desa di Sabah dan Sarawak pada tahun 2004 dan 2024 dan awal tahun 2025. Dan ini adalah projek siap dan tambahan tadi ditambah 10 juta ringgit lagi. Betul. Jadi ini merupakan apa yang kita boleh kongsikan juga, sebuah projek untuk kemudahan seperti niaga infrastruktur, tempat teduhan, sistem pencahayaan dan saliran telah pun dibangunkan dan ditaraf dan juga dilakukan pada 2 fasa, yang mana fasa yang pertama sebanyak 49 tapak tamu desa telah pun siap sepenuhnya, manakala fasa kedua sebanyak 18 tapak telah pun disiap sepenuhnya melibatkan Sabah dan Sarawak. Ini sedikit sebanyak memberikan tambahan dan juga penambahbaikan infrastruktur khususnya tamu desa yang memang cukup sinonim khususnya di kawasan luar bandar di negeri Sabah ini. Dan seterusnya juga kalau kita terus langsungkan ataupun bawakan apa yang berlangsung di atas pentas, iaitu penyampaian anugerah kecermelangan usahawan Sabah kepada 5 usahawan yang telah pun dipilih. Jadi tahniah kepada 5 usahawan ini khususnya anak jati Sabah sendiri. Betul. Semoga ia menjadi inspirasi dan mereka dipilih berdasarkan pencapaian mereka, kejayaan mereka dan juga cabaran mereka yang lalui dari bermulanya hinggalah ke kejayaan mereka pada waktu ini, dan juga bagaimana mereka memberikan sumbangan yang banyak juga khususnya dalam industri keusahawanan sehingga ke mata dunia. Ya, betul. Dan pegang kata-kata ini, jika mereka boleh mendapat anugerah dan berjaya hingga tembus pasaran antarabangsa, anda di luar sana ataupun yang sedang menonton ketika ini, usahawan-usahawan kecil ketika ini, juga tidak mustahil untuk menjadi sama seperti mereka. Betul. Jadi itulah juga apa yang kita boleh kongsikan juga berkenaan dengan apa yang menarik dalam program Madani Rakyat Sabah ini. Semoga anda yang telah pun datang dari hari pertama, hari kedua, hari ketiga, yang telah pun mengikuti perkongsian Pocket Talk dan juga perkongsian-perkongsian berkenaan dengan bagaimana untuk memulakan perindustrian ataupun keusahawanan berkenaan dengan perniagaan dalam talian. Sebab kita ada juga TikTok Shop yang bersama turut hadir di program Madani Rakyat ini untuk memberikan pendedahan kepada peniaga yang ingin mencuba bagaimana untuk mengembangkan perniagaan mereka melalui aplikasi TikTok yang sekarang ini mendapat perhatian, mendapat pilihan utama khususnya tidak kira generasi muda ataupun generasi terdahulu untuk mendapatkan barangan keperluan. Betul. Dan ini sebenarnya menjual secara online adalah mesra golongan belia sebenarnya, sebab mereka lebih dekat ataupun lebih arif penggunaan melalui media sosial ataupun secara online, penjualan dan pembelian secara online. Dan jika kita berlegar-legar di kawasan ini sebenarnya kita akan melihat
TikTok Shop. Booth untuk TikTok Shop. Jadi kita juga boleh berkongsi ataupun kita boleh melihat sendiri bagaimana senario penjualan secara online itu berlaku. Kalau kita lihat juga perniagaan dalam talian ini sekarang ini usahawan semakin kreatif. Dengan kandungan yang menarik, tarikan harga yang begitu orang kata harga yang begitu kompetitif berbanding di kedai ataupun di premis. Jadi ini antara inisiatif yang juga kita boleh angkat dan juga banggakan pada waktu ini dengan usahawan yang sudah pun semakin mahir bagaimana untuk mengembangkan idea dan juga menambahkan lagi produk yang mereka lakukan. Jadi harapnya juga apa yang kita telah bawakan pada anda juga berkenaan dengan penyerahan bagi anugerah kecermelangan usahawan di Sabah ini sedikit sebanyak memberikan inspirasi khususnya bagi usahawan golongan muda di Sabah ini yang bergantung sepenuhnya dalam industri usahawan ataupun perniagaan sebagai pendapatan utama mereka supaya sentiasa kreatif dan juga ada idea-idea baru untuk mengembangkan lagi perniagaan mereka. Ya, betul. Dan jika boleh kita lihat senario ataupun situasi ketika ini sebenarnya orang ramai masih tidak berganjak daripada kemah terbuka ini sempena dengan peresmian program Madani Rakyat di Tawau pada hari ini masih berpusu-pusu, masih ramai di sini dan semestinya mungkin masih ada yang dalam perjalanan baru berkesempatan datang untuk hari ini. Jadi gunalah masa hari terakhir ini untuk mendapatkan sesuatu di program Madani Rakyat pada tahun ini. Okey, jadi apapun terima kasih untuk anda yang bersama kami juga pada awal secara langsung di TV1 pada waktu ini. Jadi masih ada masa lagi dalam lebih kurang 2 ke 3 jam sebelum program Madani Rakyat melabuhkan tirainya di daerah Tawau ini. Jadi ambil kesempatan anda datang beramai-ramai kunjungi reruai yang dibuka yang menawarkan pelbagai perkhidmatan kerajaan, jabatan dan juga agensi, dan pastikan anda juga terus menggambarkan ataupun menangkap momen-momen indah sepanjang keberadaan anda di program Madani Rakyat ini, dan kita harapkan impak yang positif terus lebih memberikan banyak lagi kemudahan, inisiatif dan juga manfaat kepada pengunjung di negeri Sabah ini. Baik, sebelum kita berpisah, apa yang berlangsung juga di pentas utama sebentar saja nanti Yang Amat Berhormat akan meluncurkan program Solar Madani. Dalam ucapan amanat Perdana Menteri tadi pun ada kita bawakan berkenaan dengan peluncuran program Solar Madani ini untuk memberikan kemudahan infrastruktur khususnya lampu solar di kawasan luar bandar, kawasan perkampungan yang belum lagi mendapat capaian tenaga elektrik. Ya, betul. Jadi sama-sama kita saksikan. Adanya lampu solar ini dapatlah menerangkan lagi kampung kami. Projek Solar Madani akan dilaksanakan di seluruh negara bagi memastikan segenap lapisan masyarakat mendapat manfaat dan menambah baik infrastruktur asas di luar bandar. Diselaraskan oleh ICU JPM dengan kerjasama Universiti Malaysia Perlis untuk menambah baik kemudahan penduduk di kawasan luar bandar, terutamanya di kawasan tumpuan. Syukur Alhamdulillah. Terima kasih kepada kerajaan pasangkan lampu. Terima kasih kepada kerajaan dan terima kasih juga kepada PMX. Terima kasih kerajaan dan PMX. Sabah di negeri sebagai negeri rintis untuk pelaksanaan Solar Madani ini. Jadi itu yang kita bawakan untuk anda sebentar tadi, peluncuran Solar Madani. Baiklah, terima kasih untuk anda bersama kami hingga ke waktu ini. Dengan itu saya Red Robin dan saya Leo Leri. Kita jumpa lagi di masa akan datang. Salam hormat. Peradaban kita bangunkan, bina kota, bina insan, dari budi jadi budaya, bina asas kemampanan, kesejahteraan masa depan. Ayo seluruh anak berdiri, bangunkan Malaysia Madani sepenuh hati, jiwa, semangat, terus meyakini Malaysia Madani. Ayo seluruh anak berdiri, semarakkan Malaysia Madani sepenuh hati, jiwa, semangat, terus meyakini Malaysia Madani. Keyakinan jadi ikutan, pendirian jiwa ihsan,
kesejahteraan masa depan. Ayo seluruh anak Pertiwi, bangunkan Malaysia Madani, sepenuh hati, jiwa, semangat, terus meyakini Malaysia Madani. Ayo seluruh anak Pertiwi, semarakkan Malaysia Madani, sepenuh hati, jiwa, semangat, terus meyakini Malaysia Madani. Madani.